Maafkan saya, Aman. Saya tak sengaja. Pula. Tapi tak kisah, saya ada ni. Kita kunci ya. Dan saya ada ni. Terima kasih. Sama-sama. Bukti bahasa budaya kita. Mesir sesungguhnya mempunyai warna yang cukup luar biasa. Ia bangun pernah sebagai sebuah tamadun yang besar, kemudian runtuh dan bangkit pula sebagai sebuah negara bangsa berdasarkan politik, dinafikan pula melalui proses kudeta, demokrasi yang dianggap sebagai satu proses pematangan, dan kini berada dalam keadaan yang penuh kegeruhan. Dan kesemuanya itu terselit hikmah serta pengajaran yang boleh kita timba dan kita berikan perhatian. Apakah kemungkinannya dalam konteks negara kita? Anda sedang menyaksikan Lanskap berbicara tentang di sebalik kemelut di Mesir itu, apa yang boleh kita berikan suluhan. Dan seperti mana biasa, saya tidak keseorangan. Suhaimi Muhammad sudah pun bersedia sebagai pekan data hari ini. Ya, dan sebagai mukadimah terlebih dahulu, kita masih lagi dalam mood Syawal. Jadi salam Syawal daripada Lanskap pada malam ini. Dan untuk pengetahuan saya semalam tadi, saya berkesempatan sebenarnya bersama seorang rakan di Facebook, seorang wanita yang suka mengembara. Dan dalam perbualannya, saya mengatakan pada malam ini Lanskap bersiaran dengan tajuk Mesir, dan beliau melontarkan pelbagai persoalan yang diminta untuk saya ajukan, apatah lagi bila mana saya bicarakan dua orang tokoh yang kita bawakan pada malam ini. Jadi mungkin dari semasa ke semasa saya akan ambil apa yang dilontarkan untuk saya lontarkan pula kepada dua orang ahli panel pada malam ini. Lantaran itu saya soalan yang ditanyakan tu di mana? Di Facebook? Di Facebook. Facebook Suhaimi atau Facebook Lanskap? Kedua-duanya sekali. Dan seperti biasa bagi anda boleh hubungi kami 0322809062, 0322809062 maupun menerusi Lanskap Facebook Lanskap. Seperti biasa cari kami Lanskap RTM, dan saya dah mula paparkan tajuk perbincangan malam ini. Untuk itu, Syed, jajaran kita untuk Lanskap pada malam ini dimulakan. Bermula sekarang, saya perkenalkan panelis yang pertama. Di sebelah kiri saya Dr. Fatul Bari Mat Cahaya, pengurusi ilmu. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikhabarkan tak berapa sihat hari ini. Terima kasih, Doktor, kerana sempat juga bersama kami. Alhamdulillah. Apa yang berlaku? Sedikit, biasalah ujian. Ya, tapi alhamdulillah sampai juga. Alhamdulillah sampai. InsyaAllah. Terima kasih, Doktor, kerana sempat bersama kami. Mungkin semua itu kafarah, Doktor, untuk mengangkat lagi martabat seorang ilmuwan muda seperti Doktor. Mudah-mudahan, insyaAllah. Amin. Panelis yang kedua, Saudara Kamaruzaman Muhammad, merupakan timbalan Ketua Penerangan Pemuda PAS. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia juga merupakan seorang usahawan. Dalam konteks bercakap hari ini mungkin mewakili suara politik parti PAS, tetapi juga kita ingin meraihkan kepelbagaian dalam perbincangan pada malam. Apa khabar? InsyaAllah. Baik, alhamdulillah. Dan Suhaimi sudah pun mewar-warkan nombor talian telefon selain daripada Facebook dan Twitter yang kami sediakan. Dan untuk kita berbincang ini, anda juga diundang untuk berinteraksi, memanfaatkan segenap medium dan platform yang ada. Saya ingin memberikan ruang kepada Dr. Fatul Bari terlebih dahulu, Doktor. Kita tahu perkembangan Mesir mutakhir ini dan kita melihat proses membawa pulang ramai rakyat di sana. Tetapi kalaulah Doktor boleh mengungkapkan kemelut ini dalam konteks sejarah, kerana kita punya banyak singkapan sejarah yang boleh kita pelajari. Ini merupakan sejarah, itu merupakan pengulangan. Bagaimana Doktor boleh mengulas insiden Mesir ini? Okey, bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Terima kasih Syed, juga sahabat panel, sidang penonton yang dikasihi dirahmati Allah sekalian. Jika kita melihat kepada sejarah Islam, bahkan saya lebih suka kita petik daripada hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Nabi pernah menyebut tentang Arab itu sendiri, bangsa Arab itu sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitan qad ya'isa an yu'bada fi jaziratil Arab, walakin tahrish bainahum." Sesungguhnya syaitan itu dia telah bosan untuk menjadikan masyarakat Arab menyembahnya. Sebaliknya apa yang dilakukan, dia munculkan pergaduhan, perselisihan di kalangan masyarakat Arab. Jadi demikian sejarah telah membuktikan bahawasanya berlaku peperangan
yang begitu banyak, bahkan berlaku pertembungan, bahkan ideologi yang pelbagai timbul daripada tanah Arab. Sebagaimana Nabi SAW menyebut tentang Najd, yakni Nabi merujuk kepada Parsi, Nabi merujuk kepada Iraq. Munculnya ideologi Khawarij, munculnya ideologi Syiah, munculnya ideologi Qadariyah, Mu'tazilah dan sebagainya. Jadi kalau kita kembali kepada sejarah, ideologi ini muncul dalam watak karakter yang pelbagai. Ada watak politik. Sebagai contoh, kalau kita ambil Syiah, kalau dululah politik. Dan begitu juga kalau kita bercakap dalam konteks realiti pada hari ini. Apa yang berlaku di Timur Tengah pada hari ini, kalau kita lihat dari sudut politik itu sendiri, pertembungan antara demokrasi dan monarki, pertembungan antara demokrasi dan sistem yang terbaru pada hari ini disebut sebagai kudeta, dan yang lainnya. Jadi sudah semestinya ia membawa satu nafas baru dalam politik di Mesir secara khususnya dan di dunia Arab secara umumnya. Dan kalau kita lihat juga di dalam teks-teks hadis Nabi SAW, Nabi sendiri memberikan kepada kita gambaran sikap dan karakter Arab itu sendiri. Dia berbeza. Bahkan hal ini kalau kita tengok, Nabi sebut tentang ghulu banyak. Ghulu merujuk kepada fanatik. Sikap terlampau. Nabi berpesan kepada masyarakat Arab, iyyakum wal ghulu, hendaklah kamu jauhi sifat-sifat terlampau. Iyyakum wal ghulu, qad ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din, telah musnah generasi sebelum kamu kerana sikapnya yang melampau-lampau. Jadi kalau kita lihat di negara kita, bukan tak berselisih. Berselisih pendapat, berbeza pendapat, tetapi kita dapat atasi perkara tersebut mungkin dengan berlapang dada, saling hormat menghormati. Tetapi di sana perselisihan yang berlaku, pertembungan yang berlaku diteruskan dengan perkara-perkara yang tak sepatutnya dan tak sewajarnya, seperti pertumpahan darah yang berlaku pada hari ini. Saya tertarik di muka depan majalah Time menggambarkan masyarakat Mesir sebagai the best street protester, but the worst Democrat. Itu satu ironis yang cukup besar, kerana di Malaysia kita meraihkan, memberikan, sudah pun ada Akta Perhimpunan Aman misalnya, tetapi di sana apabila berlaku sedemikian, ia ghulu, ia melampaui batas. Mungkin Saudara Kamrul Zaman boleh melihat perkembangan ini dari kacamata politik. Saya rasa kenyataan itu kalau tidak tepat pun menghampiri tepat. Kerana sejarah membuktikan bahawa Mesir ini, bagaimana seperti yang Ustaz Fathul Bari sebut tadi, masyarakatnya terdiri daripada sekelompok manusia yang mempunyai jiwa yang sangat keras dan sangat tegas. Apabila mereka berpegang kepada sesuatu ideologi, suatu fahaman, mereka akan berpegang dengan fahaman tersebut. Dan atas sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan ke atas bangsa Arab, yang mana bangsa ini, kalau Islam boleh merubah bangsa ini, insya-Allah Islam boleh merubah seluruh bangsa lain di seluruh dunia. Dan dalam konteks demokratnya, kita lihat bagaimana penghayatan sebahagian mereka yang berkepentingan, saya tidak katakan semua, sebahagian mereka yang berkepentingan mengenepikan faktor demokrat, faktor demokrasi, faktor kebebasan untuk rakyat bersuara ini, dengan dinafikan dengan pendekatan yang sangat-sangat keras. Tidak ada ruang langsung yang diberikan, sehingga kan pendekatan yang diambil sangat-sangat keras, keterlaluan, melampaui nilai-nilai kemanusiaan. Saya bersetuju dengan statement tersebut. Menarik juga dalam konteks ini, Doktor dan juga Saudara Kamrul Zaman, di dalam majalah yang sama, Time, keluaran edisi yang sama, Farid Zakaria menulis bagaimana insiden di Mesir ini sebenarnya bakal menimbulkan lagi fanatisme yang lebih besar di seluruh dunia. Ia merupakan satu instigate, merupakan satu katalis yang akan memburukkan lagi, kerana ia menggambarkan bahawa kita tahu Ikhwan satu peringkat dahulu berada di bawah tanah, pertubuhan yang haram, mendaftar sebagai NGO, bertanding, menang politik, dan setelah menang politik dinafikan secara kudeta. Dan Farid mengatakan kalau kita tidak dapat menangani secara matang proses politik Islamis ini, ia akan membangkitkan lagi fanatisme yang lebih buruk di seluruh dunia. Tuan-tuan, saya mungkin dalam isu ini mungkin agak berbeza pendapat mungkin dengan sebahagian sahabat-sahabat dan yang lainnya. Saya kira sebenarnya Barat cuba menterjemahkan demokrasi ke dalam negara-negara Islam. Bertujuan kerana mereka tahu sikap masyarakat Arab ini, kekerasan mereka, ketegasan mereka dan fanatisme mereka
akan menyebabkan mereka terlampau dengan gerakan dan parti mereka dan sukar untuk menerima pendapat dan pandangan orang lain. Ya. Dan itu sikap mereka. Bahkan kalau kita lihat pun sejarah pertembungan semasa kerajaan Uthmaniyah Turki, pertembungan antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi, sehingga berlaku pembunuhan antara satu dengan yang lain, saling berbunuh demi menegakkan mazhab masing-masing. Mazhab saja berbeza. Mazhab, yes. Bahkan wujud di sana pemalsuan hadis tentang kedudukan Al-Imam Syafi'i dan juga tentang Al-Imam Abu Hanifah. Ya. Contohnya disebut bahawasanya akan wujud sayati min ummati rajulun yuqalu lahu Abu Hanifah. Ya. Abu Hanifah wa huwa majus ummati. Akan datang daripada kalangan umatku ini seorang lelaki bernama Abu Hanifah, dia adalah majusi umatku. Sedangkan ini hadis palsu. Ya. Direka cipta oleh pentaksub mazhab Syafi'i. Apabila didengari oleh pentaksub mazhab Hanafi, direka pula akan datang di kalangan umatku rajulun yuqalu lahu Muhammad ibn Idris adarru ala ummati min iblis. Ya. Seorang lelaki bernama Muhammad ibn Idris yang merujuk kepada Imam Syafi'i lebih teruk daripada iblis ke atas umatku. Maka ini fanatisme ini wujud di kalangan masyarakat Arab. Ya. Jadi bila Barat melihat untuk menjatuhkan masyarakat Arab yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan mereka dengan pelbagai kemuliaan, dari sudut kita katakan kekayaannya, dahsyat kekayaan masyarakat Arab ataupun raja-raja mereka, keluarga-keluarga raja mereka dan sebagainya, pada masa yang sama bumi mereka dengan hasil-hasil yang pelbagai, maka perkara yang seperti ini Barat saya melihat hasadnya, maka mereka masukkan demokrasi. Ya. Okey. Jadi bila masukkan demokrasi, wujud parti yang pelbagai, wujud gerakan yang pelbagai. Daripada situ timbul fanatisme. Ya. Yang demokratnya terlalu keterlaluan, yang liberalnya keterlaluan liberalnya. Dua ekstrim. Yes, ekstrim. Begitu juga gerakan ikhwan dan sebagainya. Maka pertembungan ini hasilnya adalah apa yang kita lihat pada hari ini. Dengan demonstrasi jalanan, mereka berjaya menjatuhkan Hosni Mubarak, dibentuk pilihan raya yang baru. Bila dibentuk pilihan raya yang baru, golongan yang sama yang berlaku perselisihan pertembungan antara golongan Ikhwan Muslimin dengan gerakan parti-parti yang lain, maka diwujudkan lagi gerakan jalanan sehingga menjatuhkan dan mengangkat tentera kudeta sebagai pemimpin mereka pada hari ini. Ya. Ada yang Saudara Kamal Zaman, ada yang menimbulkan teori mengatakan justru insiden di Mesir ini membuktikan bahawa pendekatan gerakan Islam tidak secocok dengan demokrasi. Ada yang menunjuk sampai ke situ. Saya tertarik dengan komen Ustaz Fathul Bari tadi. Saya melihat demokrasi satu elemen yang tidaklah maknanya demokrasi itu bertentangan sepenuhnya dengan Islam. Tetapi demokrasi juga merupakan di antara kaedah yang terbaik buat masa sekarang untuk kita bawa Islam ke tengah masyarakat. Dan ia tidak bertentangan sepenuhnya dengan Islam. Dan mungkin tidak menepati sepenuhnya dengan kehendak Islam. Tapi buat masa ini adalah kaedah yang terbaik yang ada, sama ada di kalangan masyarakat Muslim, masyarakat Islam atau masyarakat bukan Islam, untuk mereka mengenengahkan pandangan sehinggalah kepada peringkat memilih kepimpinan. Jadi saya melihat mana-mana negara sekalipun, hatta kalau tidak ada parti politik sekalipun, mereka tetap akan ada perbezaan pandangan. Itu naluri fitrah manusia. Maka demokrasi, kalau kita lihat bagaimana kudeta yang berlaku di Mesir hari ini, sebuah kerajaan yang telah dipilih oleh majoriti rakyat, majoriti lebih daripada 62% bersetuju untuk memilih kerajaan yang ada hari ini. Jadi bagaimana sebuah kerajaan yang dipilih secara majoriti dan sebahagian besar rakyat menerima, tetapi disebabkan oleh sebahagian segolongan kecil masyarakat yang mempunyai kuasa dan kepentingan menggunakan kuasa secara tidak sah, secara salah untuk menjatuhkan sebuah kerajaan yang sah, yang dilantik, yang dipilih secara demokratik. Lalu pantas dituding anasir-anasir luar dikatakan yang memburukkan suasana. Doktor ada menyebutkan sedikit tadi. Bahkan dalam konteks Malaysia, kerana kita juga cuba untuk mengunjurkan kemungkinan-kemungkinan Malaysia. Di Malaysia juga sibuk dengan polemik mengatakan ada unsur-unsur tangan ghaib yang bermain mempengaruhi sentimen politik kita. Bagaimana Dr. Fathul Bari melihat itu? Saya bila berbicara tentang isu Malaysia dan juga anasir-anasir luar ini, saya kira sebenarnya walaupun mereka tidak datang secara batang tubuh dan fizikalnya, tetapi mereka mengutus dan menghantar ideologinya. Saya setuju untuk kita mengatakan sebahagian daripada demokrasi itu bertepatan. Contoh kita ambil dalam peperangan Uhud, Nabi SAW untuk menentukan
strategi perang, tempat pemilihan tempat berperang, Ya, nak sama ada di dalam bandar Madinah ataupun di luar bandar Madinah. Nabi dalam kelompok yang kecil menggunakan sistem demokrasi, undi majority. Okey. Tetapi sistem demokrasi ini sudah tentu ia gagal diterjemahkan sekiranya dalam kelompok yang besar. Ia mesti gagal diterjemahkan. Ya. Saya katakan di sini, sistem Islam meletakkan Al-Quran dan As-Sunnah itu di tempat yang tertinggi. Itu sistem Islam. Berbeza dengan sistem demokrasi. Ya. Ia meletakkan suara majoriti tanpa memastikan dan tanpa meletakkan apa ianya benar dengan agama ataupun tidak Ya. sebagai satu dalil dan hujah. Okey. Jadi di situ pertemuan asasnya. Cuma keberadaan kita di dalam sistem ini bukan bererti kita perlu menerima segala sesuatu yang datang dalam sistem ini. Okey. Dalam kaedah fiqh, istilah fiqh, ad-darurah tuqaddar biqadariha. Darurat itu ditentukan dengan kadar darurat sahaja. Lebih daripada itu tak boleh. Ya. Jadi apa yang mampu kita kawal dan apa yang mampu kita kekang, Ya. maka itu kita perlu kekang perkara tersebut. Ya. Contoh dalam konteks negara kita, kita mampu kekang demonstrasi yang keterlaluan. Kita mampu kekang kita katakan penyebaran maklumat-maklumat palsu di internet dan sebagainya, di media arus perdana dan sebagainya. Kita mesti kekang. Ya. Kita mampu kekang sikap-sikap perkara-perkara kemunculan terorisme dalam negara kita. Kita kekang. Penggunaan senjata yang bebas sebagainya kita mampu kekang, kita kekang. Ya. Jadi saya katakan itu kita katakan keberadaan dalam demokrasi bukan bererti kita menerima keseluruhan sistem, Ya. tetapi Kita sesuaikan. dan disesuaikan Saya. dengan Suhaimi. setempat. Ya, saya melihat saudara Kamrul Zaman berenung jauh sebenarnya saya, mungkin dah sampai ke Mesir. Apapun dalam konteks Dia menenung tembus tu, Sami. Tembus Boleh pandangan tembus dia. Dalam konteks demokrasi yang sedang kita bicarakan, demokrasi telah pun dipilih sebelum ini di Mesir, ya. Dan apa yang pasti juga, kini Mesir masih terus huru-hara. Masih lagi berlaku pertumpahan darah. Meskipun kerajaan baru seperti mana saya telah nyatakan tadi telah pun dibentuk sebelum ini melalui proses demokrasi. Tapi demokrasi itu sekarang dibawa ke jalanan. Saya minta saudara Kamrul Zaman berikan contoh demokrasi di Mesir itu yang cuba dibawa di negara kita. Sebelum saya jawab soalan Cik Suhaimi, saya lebih tertarik untuk menjawab soalan daripada Saudara Said. Saudara Said tadi. Tentang pengaruh Soal luar. anasir, ya. Tentang anasir luar yang dilihat mempengaruhi apa yang berlaku di Mesir. Kalau kita lihat bagaimana pada bulan 11 Abu Musa, Amir Musa yang salah seorang yang bertanding dalam jawatan presiden, setelah kalah dia telah mengadakan lawatan berjumpa dengan Menteri Keadilan Israel. Selepas beliau balik, berlaku satu perang di Gaza diserang, di mana 2 minggu punya perang, dan hasilnya Mesir Dr. Mursi telah berjaya melaksanakan gencatan senjata. Dan bagaimana kalau kita lihat pergerakan yang berlaku ini, kita lihat bagaimana Mesir sebagai sebuah kedudukan yang sangat strategik di peta dunia. Ya. Bagaimana Mesir ini diistilahkan sebagai ibu kepada negara-negara di seluruh dunia. Kerana dia merupakan kedudukannya yang sangat strategik. Dan kedudukan yang sangat strategik ini menjadikan semua pihak berminat dengan Mesir. Kerana kedudukan dan juga kerana dengan kuasa, dengan kedudukan geografinya, dengan rakyatnya, dengan kekuatan Ikhwanul Muslimin yang merupakan teras, yang menjadi teras kepada seluruh gerakan-gerakan Islam dunia, maka apa yang berlaku di Mesir ini pasti akan memberikan kesan yang sangat besar kepada seluruh politik dunia. Terutama politik yang melibatkan kemelut di semenanjung Gaza, yang misalnya. melibatkan Islam. Jadi isu ini merupakan sangat penting dan faktor ini tidak boleh dipandang ringan. Dan saya percaya memang ada tangan-tangan di belakangnya yang menyebabkan apa yang berlaku. Saudara Kamrul Zaman, kita ingin sedang bersama dengan pemanggil di bukan pemanggil, kita menelpon ke Kahirah. Silakan Suhaimi. Halo, Assalamualaikum. Salam Tuan. Jadi bersama saya ketika ini adalah Tuan Saiful Anwar Muhammad, Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar Malaysia di Kahirah, Mesir, ya? Ya, ya. Okey, terkini di Mesir terlebih dahulu. Hello, teruskan terkini di Mesir. Okey, terima kasih Tuan Said. Saya ingin memaklumkan bahawa sehingga tengah malam, iaitu 20 ini,
seramai Hello, teruskan. seramai 490 orang rakyat Malaysia telah dibawa keluar dari Mesir melalui daerah dan juga lapangan terbang. Dan pada malam ini kita jangkakan seramai lebih 32 orang lagi dikeluarkan untuk hari ini. Okey. Ya. Dan bagaimana dengan proses penghantaran tu? Setakat ini proses penghantaran berjalan dengan lancar. Cuba mengelakkan waktu kita berkurung dari jam hingga 6 pagi dan dengan menggunakan kenderaan yang betul. Kita juga terpaksa meminta para pelajar yang perlu berada lebih awal di lapangan terbang dan membekalkan makanan bagi mereka, bagi mengalas perut sebelum mereka berlepas. Tuan Saiful, Syed Munawar di sini ketika tadi bersama dengan Suhaimi ya. Kalau boleh saya tanya dengan Cik Saiful, dalam konteks politik semasa, apakah petunjuk-petunjuk di lapangan di sana kemungkinan untuk keadaan yang geruh ini semakin reda ataupun bakal semakin memburuk? Apa pembacaan Cik Saiful sendiri? Dalam keadaan sekarang ini kita melihat bahawa keadaan boleh dikatakan meruncing, di mana puak yang bertelagah masih belum kendur ataupun mencari jalan perdamaian. Proses perdamaian atau rekonsiliasi itu masih lagi dijalankan secara tidak rasmi. Namun demikian kita dapati lebih ramai ataupun puak ataupun kumpulan yang semakin boleh dikatakan tidak mahu mengalah dalam mengetengahkan idea masing-masing. Kita lihat bahawa pihak berkuasa Mesir sekarang ini terpaksa menggunakan pengakuasaan undang-undang yang lebih keras bagi menjamin ataupun mengawalkan ketenteraman awam. Ini termasuklah mengadakan perintah berkurung dan menggunakan undang-undang darurat yang membolehkan pihak berkuasa keselamatan menahan orang awam yang disyaki terlibat dalam yang ataupun yang boleh mencetuskan suasana yang tidak baiklah di dalam negara Mesir. Jadi dari segi perkara-perkara asas yang masih ada khusus untuk rakyat Mesir sendiri, malah untuk rakyat Malaysia yang masih berada di Mesir, bagaimana agaknya dari segi keperluan-keperluan asas? Setakat ini Alhamdulillah keperluan asas masih lagi dapat diperoleh dengan boleh dikatakan dengan mudah, walaupun pergerakan amat terhad terutama sekali pada waktu siang. Walaupun perintah berkurung dikuasakan di 14 buah wilayah daripada 27 buah wilayah yang berada di Mesir, kita dapati bahawa ia juga seolah-olah dipatuhi jugalah, di mana rakyat Mesir yang tidak berada dalam wilayah yang dikenakan perintah berkurung juga mengurangkan aktiviti di sebelah malam. Sedikit sebanyak kita mungkin menjangkakan bahawa ianya mungkin akan sekiranya berterusan akan menyebabkan bekalan makanan agak terganggu kerana kebanyakan urusan penghantaran barang-barang dilaksanakan pada sebelah malam. Jadi kita mungkin dapati perkara ini akan berlaku. Jadi bunyi-bunyi tembakan masih lagi kedengaran? Setakat ini di beberapa tempat, kebanyakan tempat di Khairah belum, tetapi ada juga pergadang-pergadang kecil masih lagi dilaporkan berlaku. Ya. Okey, jadi mungkin Syed, gambarannya Encik Saiful ya, di merata dunia bahkan juga di Malaysia, media menyatakan bahawa Mesir diambang perang saudara, dan itu gambaran yang sangat tidak stabil dan membimbangkan. Kemungkinan itu berlaku dari kacamata Encik Saiful? Well, kita melihat dari segi pelbagai aspek. Perang saudara mungkin disebabkan fahaman ideologi politik, bukan setakat pemahaman dari segi kefahaman agama. Tapi di sini kita lihat bahawa pendekatan yang diambil oleh pihak berkuasa atau pemerintah adalah amat penting, kerana ianya harus diterima oleh keseluruhan rakyat, tidak kira daripada pihak yang menentang kerajaan atau yang menyokong kerajaan.
Jadi dalam konteks ini pihak tentera memainkan peranan yang amat penting lah bagi menentukan kestabilan politik itu sendiri. Ya. Dalam jangka masa yang panjang kemungkinan itu tetap ada, tetapi kita tidak, pada pandangan saya mungkin tidaklah berlaku dalam masa terdekat. Sekiranya perlu berlaku. Kita melihati bahawa usaha-usaha telah pun dilakukan dengan baiklah pihak kuasa Mesir supaya mencari jalan perdamaian yang lebih kata diterima oleh ramai rakyatnya. Walaupun setengah-setengahnya dilihat sebagai berat sebelah, tetapi mungkin tindakan itu dilakukan demi kestabilan ataupun perpaduan rakyat negara Mesir pada masa ini. Ya, Cik Saiful, tadi saya bersembang dengan Cik Saiful, menggambarkan Cik Saiful tidak bercadang pun akan pulang, belum mendapat isyarat itu. Jadi saya mendoakan supaya semua warga Malaysia yang masih berada di sana, bahkan Cik Saiful dan keluarga sendiri terus dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi kata orang Malaysia, take care. Kata orang Malaysia, take care. Okey, apapun, terima kasih. Terima kasih. Baik, itu dia laporan langsung kita perolehi dari Kedutaan Besar Malaysia di Kahirah. Dan apa yang saya nyatakan tadi ada kaitan dengan apa yang saya ingin paparkan. Ya, keadaan kedutaan masih belum untuk dihantar balik, tapi ini antara kenyataan daripada PAS desak kerajaan tutup kedutaan, hantar balik duta Mesir. Mungkin kita boleh ulas juga. Mungkin boleh komen. Okey, saya pun tak sempat nak jawab soalannya tadi. Ya, dua soalan. Yang pertamanya, saya agak kecewa dengan ucapan yang dikeluarkan oleh Cik Saiful tadi. Seolah-olahnya kedutaan di Malaysia merelakan tindakan ganas yang dilakukan oleh rejim tentera ke atas rakyat yang tidak bersalah. Rakyat majoriti berhimpun secara aman, tanpa senjata, hanya memegang naskah Al-Quran. Dibunuh ketika solat subuh, dibunuh ketika solat asar. Dan bagaimana tindakan rampasan kuasa yang jelas bertentangan dengan norma-norma kemanusiaan ini, dan kedutaan Malaysia tadi seolah-olah merelakan tindakan ini. Dan saya rasa ini satu statement, satu kenyataan yang sangat-sangat tidak boleh diterima. Sebagai sebuah negara berdaulat, kita mempunyai asas hubungan diplomatik dengan Mesir. Bagaimana sepatutnya kerajaan Malaysia memberikan tekanan kepada sebuah kerajaan yang bertindak secara jelas bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang juga diimani oleh kerajaan kita, bahkan sangat-sangat bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Dan tadi seolah-olahnya tindakan kerajaan yang diambil perlu untuk mengawal suasana. Kenapa suasana ini timbul? Suasana timbul kerana rampasan kuasa yang dilakukan secara tidak sah oleh sekelompok, segelintir manusia-manusia berkuasa di Mesir yang merampas hak rakyat yang telah melantik pemimpin. Apa salahnya tunggu sehingga 4 tahun lagi, sehingga 2016? Berikan peluang kepada Morsi. Bagaimana 30 tahun rejim Husni Mubarak memerintah dengan segala bentuk kekerasan, kezaliman, dan selepas hanya dengan setahun tidak diberikan ruang yang sepatutnya kepada sebuah kerajaan yang telah dipilih, dilantik secara sah. Baik, soalan yang pertama tadi berkaitan dengan anasir luar. Dan saya rasa soalan ditujukan kepada himpunan-himpunan yang diadakan, dan saya terlibat secara langsung. Saya mengaku saya terlibat secara langsung dalam himpunan-himpunan ini. Kami rakyat Malaysia yang sayangkan negara, kami telah melalui berbagai proses rundingan. Saya sendiri telah meeting, telah bermesyuarat dengan SPR, dengan pengerusi SPR sekalipun. Kita telah menyatakan sudut pandang kita. Di manakah kekurangan, di manakah loophole yang ada di dalam sistem pilihan raya negara kita ini, kita dah berikan pandangan. Dan kenapakah SPR yang sepatutnya menjadi pengadil yang menerima pandangan daripada semua pihak untuk mewujudkan satu sistem pilihan raya yang adil, sepatutnya meraihkan semua pandangan, bukannya berdalih untuk mengambil cadangan-cadangan yang telah dikemukakan oleh pihak kami. Jadi manusia ini sifat dia, kalau ditekan, kalau dihalang, mereka akan menggunakan saluran pilihan. Kita telah menggunakan saluran demokrasi. Kita daripada tahun 59, pilihan raya, kan? Pembangkang mungkin yang paling lama PAS lah, kan? Kalah menang. Perintah negeri, dirampas negeri, Perak dan sebagainya. Tetapi kita masih lagi percaya dengan sistem demokrasi. Dan kerana itu, lepas jalan dilihat untuk melalui demokrasi ini sudah sempit, sudah buntu, maka kita turun ke jalan raya. Dan kita turun untuk
satu himpunan aman. Kita tidak pernah berhimpun bawa tombak nak cari pistol payah kat Malaysia. Kan, tak pernah kita bawa parang, tak pernah kita turun bawa senjata api. Kita turun dengan tangan kosong, kita nak beritahu kepada kerajaan, kepada SPR bahawa rakyat tidak berpuas hati. Dan bagaimana kita lihat dua jenis himpunan. Yang pertama, himpunan yang tidak mendapat permit. Himpunan ini berakhir dengan tindakan yang keterlaluan daripada pihak berkuasa. Saya sebut keterlaluan kerana rakyat hanya ingin berhimpun. Alasan kenapa tidak dibenarkan untuk berhimpun, contohnya, nanti berlaku kesesakan jalan raya, jalan kena tutup, rakyat tak boleh berniaga. Letua di Langkawi tutup jalan juga. Nak sambut Merdeka tutup juga Dataran Merdeka. Kami, apa salahnya memberikan ruang kepada kami 2-3 jam? Rakyat nak berhimpun, menyatakan pandangan mereka, ketidakpuasan hati mereka. Dan tidak pernah kami merusuh. Mungkin dengan izin Sebelum Dr. Fathul Bari mencelah penafsiran saudara Kamaruzaman terhadap kenyataan yang disampaikan oleh Tuan Saiful tadi, saya tidak kongsi penafsiran itu. Namun saya menganggap everybody is entitled to their own opinion. Itu bagi saya adalah kita memberikan ruang itu. Kita akan kembali selepas ini untuk memberikan ruang kepada Dr. Fathul Bari memberikan pandangan balas sebelum kita kembali kepada isu tadi itu. Tutup kedutaan. Dan itu selepas ini talian kami buka 03-2282-9062, 03-2282-9062 untuk anda hubungi kami. Jadi saudara, teruskan bersama kami selepas ini. Kenapa saya sayang Malaysia? Sebab seronok, best, fun, banyaklah. Anda ingin muncul di HTV? Inilah peluang anda. Hantarkan video mengenai kenapa saya sayangkan Malaysia 10 hingga 30 saat. Okey, mula-mula rakam dan muat ke dalam YouTube. Kemudian hantarkan link kepada Facebook promosi kreatif hadiah. Mudah je kan? Hadiah yang menarik menanti anda. Video yang terpilih akan disiarkan di HTV mulai 16 hingga 30 September 2013. Untuk maklumat lanjut, layari laman sesama berikut. Jadi apa tunggu lagi? Ekspresikan diri anda. Awak pun. Semua saya Malaysia. Yes. Semua saya Malaysia. Jika aku cantik. Malaysia. Weh, hari ni Merdeka ke? Malaysia ni. Habis tu? Satu Malaysia. Tak tahu dah. Hari-hari macam tu. Gila dia. Jom kita kejar nak? Jom! Hei, jangan kacau, jangan kacau. Jangan kacau. Jangan kacau lah. Ini Malaysia tau, Malaysia. Jangan kacau. Jangan kacau lah. Ini Malaysia tau. Aku tak gila lah. Aku tak gila. Jangan kacau lah. Cepatlah naikkan bendera tu. Tak boleh ya. Habis tu, tak boleh ya. Negaraku. Kembali bersiaran pastinya dalam rancangan Lanskap secara langsung dari Studio 1 Smart TV yang Kasapuri dengan tajuk yang kami bawakan. Di sebalik kemelut
Mesir. Dan dua orang ahli panel masih lagi bersama kami, dan sebelum kita berhenti rehat tadi, Saudara Fathul Bari cuba menyambung apa yang dikatakan oleh Saudara Kamal Zaman. Silakan. Terima kasih pada Suhaimi, terima kasih pada Ustaz Kamarul Zaman dan juga Said. Saya cuma nak celah ada dua isu di situ yang dibangkitkan. Pertama sekali kenyataan saudara Saiful Anwar yang mewakili kedutaan Malaysia ke Mesir. Dalam isu ini saya kira kita perlu lebih bijak memberikan pendapat dan pandangan, khususnya di sebelah pihak kedutaan di sana. Sudah semestinya mereka meraihkan beberapa perkara yang terkait dengan hubungan diplomatik antara Malaysia dengan kerajaan negeri Mesir, yang terdahulu dan yang kini. Jadi apa yang saya nak tekankan di sini, bila kita berbicara hubungan diplomatik, ia meliputi semua perkara. Ia meliputi ekonomi, dia meliputi pertukaran pelajar. Jadi kenyataan-kenyataan yang ingin diberikan oleh pihak kedutaan di sana sudah semestinya perlu meraihkan, bukan bererti bersetuju dan menyokong, tetapi perlu meraihkan keadaan yang sedia ada. Bayangkan sekiranya kenyataan kita agak keras dan tegas, besar kemungkinan kita nak mendarat untuk nak mengambil pelajar-pelajar kita di sana pun tak boleh, tak diberikan peluang dan keizinan. Jadi ini saya kira strategi politik. Bahkan di zaman Nabi SAW, statement-statement Nabi, contoh dalam peperangan, dalam peristiwa Sulh Al-Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, seorang lelaki Abu Jandal yang keluar, yang masuk Islam, nak ikut Nabi SAW pulang ke Madinah bersama-sama dengan Nabi SAW. Tetapi apa kata Nabi? Kamu tak boleh, sebab aku telah menandatangani perjanjian agar orang Mekah tak boleh masuk ke Madinah. Kalau masuk kena hantar pulang. Kata Abu Jandal, aku dah peluk Islam. Macam mana aku nak praktikkan Islam di Mekah? Kalau aku praktikkan Islam di Mekah, aku akan disiksa, aku akan dibunuh, aku akan sekian. So kata Nabi SAW, ini perjanjian. Kita perlu patuhi dan kita perlu hormati. Maka saya kira kita perlu bersangka baik terhadap kenyataan kedutaan, dan saya yakin kedutaan Malaysia, bahkan kerajaan Malaysia sendiri telah menyatakan pendirian. Kita sama sekali tidak menyokong kezaliman yang berlaku. Kezaliman adalah kezaliman. Ia melanggar norma-norma, nilai-nilai kemanusiaan. Itu satu perkara yang saya kira diterima oleh semua orang. Bahkan hadis Nabi SAW, Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan sifat ihsan pada semua perkara. Soal isu tentera, kudeta, saya nak sentuh sikit di sini. Dalam istilah kitab-kitab fiqh, ia disebut sebagai, dia panggil dalam satu perbahasan tentang al-imam ataupun as-sultan al-mutaghallib. Ini dibahaskan. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijrah, beliau menyebut, apabila mengulas hadis-hadis tentang kepentingan mentaati pemimpin, apa kata beliau? Kata beliau, ajma'al fuqaha ala wujubi ta'ati as-sultanil mutaghallib wal jihad ma'ah. Telah ijma' semua ahli-ahli fiqh bahawasanya wajib memberikan ketaatan kepada pemimpin al-mutaghallib, yakni yang berkuasa dengan menewaskan pemimpin yang lalu dengan kekerasan. Wajib taat kepada mereka. Kenapa ketaatan itu perlu? Kerana kata beliau, lima fi dhalik min huqni dima. Kerana kalau sekiranya tak memberikan ketaatan dalam hal-hal yang tertentu, ia akan membawa kepada pertumpahan darah. Jadi dari satu perspektif, kalau isu ini tak dapat diselesaikan, adakah kita terus nak menyemarakkan semangat kaum muslimin, terus menumpahkan darah mereka, membiarkan mereka di jalanan tanpa senjata, membawa nuskhah Al-Quran? Sebaliknya, kalau kita lihat rujuk nasihat seorang tokoh ulama, Mufti Masjidin Nabawi, Syekh Saleh As-Suhaimi, orangnya buta, beliau menyatakan, beliau menasihatkan, setelah menyatakan nasihat beliau kepada tentera agar hentikan kekejaman ke atas kaum muslimin di Mesir, kepada gerakan-gerakan Islam di Mesir, apa kata beliau? Wahai rakyat Mesir, pulanglah ke rumah kalian, simpan kekuatan, bina kekuatan, wujudkan keamanan, nescaya akan berlaku perkara yang lebih baik ke atas kalian. Jadi ini yang perkara yang seperti ini, kadang-kala ada pihak dia tak boleh terima. Kadang-kala ada pihak dia kata, mengapa tidak? Kita terus semangatkan, turun, lawan, perang. Perlu kita fahami, apabila Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan di dalam Al-Quran, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kamu perlu persiapkan kekuatan kamu. Perlu persiapkan kekuatan kamu.
persenjataan kamu, haiwan-haiwan tunggangan kamu. Kalau kita merujuk kepada hari ini, kenderaan-kenderaan perang kita, peralatan perang kita untuk menakutkan musuh Allah dan menakutkan musuh kamu. Apabila kekuatan itu tidak ada, kekuatan perlu dibina. Bagaimana nak dibina dalam keadaan kelemahan? Zaman Nabi SAW baginda berhijrah. Zaman kita nak hijrah ke mana? Jadi perlu kembali buat seketika. Buat seketika, bukan menolak. Ada orang salah faham, dia akan spin kenyataan saya ni. Dia akan jadikan apa? Dia akan kata, tengok tak sokong rakyat Mesir, tengok biarkan rakyat Mesir biar mati habis. Tidak, saya tidak bermaksud sedemikian rupa. Kita nak keamanan. Dalam tempoh sekarang, oleh kerana tidak ada kekuatan, keamanan itu perlu didahulukan. Itu yang kedua. Yang kedua, isu demonstrasi jalanan. Saya kira saya banyak mengulas tentang isu demonstrasi jalanan ini. Bahkan dalam banyak kenyataan-kenyataan saya di YouTube, di media arus dan sebagainya. Saya mungkin membawa pandangan yang berbeza dengan saudara Kamarul Zaman. Saya kira tidak ada masalah dalam dialog yang terbuka seperti ini. Kita saling menghormati antara satu dengan yang lain. Cumanya, saya nak sentuh berkenaan dengan demonstrasi jalanan ini. Sebenarnya ia tidak memberi apa-apa manfaat. Demonstrasi jalanan. Kerana usaha untuk mengawal perkara-perkara yang tidak baik itu agak sukar. Walaupun saudara Kamarul Zaman berkata kami tak membawa senjata, tetapi apa yang berlaku, polis dipukul, kemudian kereta polis diterbalikkan. Saya tak nafikan wujud di sana juga mungkin anggota-anggota yang sama-sama saling pukul-memukul antara satu dengan yang lain. Tapi sekiranya perkara itu dipatuhi, tak berlaku demonstrasi. Kita rakyat, kita telah memilih wakil rakyat. Maka kita biar wakil rakyat kita bekerja untuk memastikan negara ini terus ditadbir dengan baik. Isu SPR, isu ini dan hal-hal yang seumpama dengannya, mungkin ini bukan medan yang sesuai untuk kita perpanjangkan dan perbahaskan. Namun apa yang saya nak katakan di sini tentang penyebaran maklumat dan tomahan-tomahan yang bersifat umum, tanpa dirincikan, tanpa didetailkan satu persatu. Saya kira dalam fitnah suasana yang seperti ini, Nabi SAW berpesan kepada para sahabat. Apa kata Nabi? Dengar betul-betul hadis Nabi SAW. Kassiru qissikum. Patahkan tali-tali panah kamu. Waqatti'u awtarakum. Putuskan tali-talinya. Patahkan busur panah, putuskan tali-talinya. Wadribu bisuyufikumul hijarah. Pukullah pedang-pedang kamu di batu. Maknanya Nabi mengarahkan sekiranya berlaku fitnah, berlaku pertembungan, tinggalkan pergaduhan. Dan tinggalkan perkara-perkara yang boleh membawa kepada pergaduhan. Demonstrasi khususnya. Saya bercakap dalam konteks ini. Bahkan demonstrasi ini satu acara dan perkara yang diasaskan, kalau kita dalam sejarah Islam, Khawarij. Dan Yahudi yang mempeloporikan untuk memastikan demokrasi terbentuk dalam sebuah negara Islam. Salah satunya dengan menyatakan demonstrasi itu sebagai satu asas. Ya, Okay, baik, itulah dia. Sebentar, Suhaimi. Sebelum tu, kita ada seorang pemanggil di talian. Dan inilah sebenarnya di sebalik kemelut di masjid banyak yang diperdebatkan baik dalam konteks negara kita. Dan sebelum itu, sebelum kita menyambung pembicaraan kita di sini, seorang pemanggil di talian. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Saya Ahmad. Encik Ahmad. Saya dari Kedah. Pandangan atau soalan ringkas dan padat? Silakan. Ahmad Saleh dari Kedah. Ya, silakan. Soalan ringkas dan padat, silakan. Saya dulu ambil peringkat SPM. Ya. Ambil peringkat SPM bahasa Malaysia fail. Okey. Sebabnya saya ambil masalah dia tajuk dia di sebalik tabir Mesir. Ya. Masalah calon PAS ni, adakah dia membawa soalan di sebalik tabir apa? Mesir. Okey, Bukan baik. di sebalik tabir Baik, okey. Indonesia. Cik. Terima kasih. Terima kasih Encik Ahmad. Jawab soalan. Okey, saya respon sikit Okey, boleh. Kalau kami demonstrasi di kata Khawarij, tapi kalau UMNO demonstrasi di Kota Baru, wallahualam nak panggil apa? UMNO demonstrasi di Shah Alam, di depan SUK Shah Alam, bawa kepala lembu lagi. Tak tahulah nak panggil apa. Kan? Jadi nak sebutnya bahawa kalaulah kami boleh benarkan UMNO untuk berdemonstrasi, nyatakan ketidakpuasan hati. Kan? Benarkan rakyat untuk menyatakan ketidakpuasan hati. Kan? Kecuali memang demonstrasi bawa senjata. Itu kami pun tak setuju. Dan kami PAS setiap kali himpunan ribuan keselamatan kami kerah untuk pastikan keselamatan ini. Jadi kenapa suasana ini berlaku? Macam saya sebut tadi, kita
menerima sistem pilihan raya. Tapi kalau sistem pilihan raya tidak menyediakan saluran yang telus, yang adil, jangan salahkan rakyat kalau memilih jalan raya. Itu isunya. Jadi, kami memilih jalan raya untuk menyatakan kepada kerajaan, kepada rakyat yang lain dan kepada dunia umumnya bahawa kepincangan demokrasi sedang berlaku di Malaysia. Kalaulah pilihan raya berjalan dengan aman dan adil, yakinlah tidak akan ada siapa yang sanggup bersusah payah untuk berdemonstrasi di jalanan. Okay, mungkin Ya, Doktor. isu Nampaknya saya tak perlu bertanya soalan, Suami. Ya. Tapi ini dialog yang subur saya kira, Dr. Fatul. InsyaAllah, Alhamdulillah. Isu demonstrasi UMNO, Khawarij dan sebagainya, saya kira macam ni je. Kenyataan saya konsisten. Sama ada kepada UMNO ataupun kepada PAS. Jadi tak perlu saya kira mana-mana pihak terguris dengan kenyataan saya. Sebab kenyataan saya umum, saya memetik daripada peristiwa sejarah di dalam Islam. Sejarah demonstrasi yang berlaku dalam sejarah Islam, kelompok yang pertama memulakan gerakan demonstrasi, siapa dia? Kalau bukan gerakan Khawarij, yang mana mereka memecahkan pintu rumah Uthman sehingga Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu terbunuh. Jadi itu yang saya cuba maksudkan. Maknanya perkara ini perlu diambil secara umum, perlu memahami. Kita tak mengatakan batang tubuh gerakan itu Khawarij, gerakan ini Khawarij. Sebaliknya saya cuba mengatakan di sini bahawasanya ideologi itu, pola pemikiran itu datangnya daripada golongan dan gerakan Khawarij. Saya nak tekankan di sini, isu demonstrasi ini kalau kita nak bahaskan banyak cabang-cabang dan kaedah penghujahannya. Tapi apa yang saya nak cuba sampaikan di sini, apabila kita berada dalam sebuah negara yang mana sudah semestinya wujud pelbagai gerakan dan parti fahaman politik yang berbeza. Jadi kalau kita nak ambil peristiwa Mesir sebagai ibrah dan pengajaran, kita tak setuju kudeta, tindakan kekejaman, tindakan yang melanggar proses demokrasi yang sah. So kita katakan dalam konteks negara kita, sistem demokrasi berlangsung, pilihan raya berlangsung dengan sah. Maka kita jangan bertindak seperti kudeta kepada sesiapa sahajalah umumnya dalam konteks negara kita. Jadi maksud saya di sini bukan nak kata gerakan PAS ke PKR ke semua kudeta, tidak. Kita maksudkan sedemikian rupa. Cuma saya katakan jika kita nak ambil ibrah pengajaran daripada peristiwa Mesir, maka kita jangan bersikap sedemikian dalam konteks negara kita. Suhaimi, Ya, Facebook tu nampak ada penyokong-penyokong ni. Ya, penyokong-penyokong kita nampak mula memberikan pandangan masing-masing. Tapi saya tertarik dengan helmet pink. Dalam kita mengatakan mengenai apa yang berlaku di Mesir ini, apakah cara terbaik untuk negara-negara Islam bergabung? Berfungsikah OIC? Sedangkan dalam Perang Dunia terdahulu pelbagai negara bergabung mempertahankan hak masing-masing. Dan saya perlu hormat juga pandangan daripada salah seorang rakan Facebook ini yang minta dirahsiakan. Ada di sini. Ya, saya takkan nyatakan namanya. Mahukan ahli panel menjawab soalan ini. Soalannya hanya 1, 2, 3, 4, 5 perkataan. Apa yang anda mampu lakukan? Mungkin Cik Kamu Zaman? Saya nak respon sikit sebelum saya jawab soalan tu. Yang pertamanya, kita kena faham konsep mentaati kepimpinan. Ini yang cuba digambarkan secara salah. Menjatuhkan kepimpinan secara penderhakaan, itu memang kita pun tidak setuju. Sebab apa? Selepas pilihan raya umum baru ni, kan, kita mengambil pendekatan, kita keluarkan satu statement terbuka bahawa PAS menerima kekalahan ini melalui jalan yang penuh dengan kepincangan. Dan kita tidak bersetuju kerajaan yang ada yang baru dipilih melalui PRU 13 dijatuhkan dengan jalan raya. Kerana ibrahnya ialah Mesir, ibrahnya ialah Thailand. Bagaimana kuning menang, merah berimpun. Merah menang, kuning berimpun. Habis bila nak selesai masalah negara? Maka kepentingan politik itu adalah untuk rakyat, bukan untuk sekelompok politician. Maka kita berpolitik untuk memberikan keadilan, memberikan kesejahteraan dengan kalau PAS dengan membawa Islam sebagai jalan keadilan. Maka kita melihat bahawa kalaulah sistem pilihan raya yang baru-baru ini membenarkan Pakatan Rakyat PAS dan Pakatan Rakyat menang, kita juga mengharapkan UMNO, Barisan Nasional dan juga penyokong-penyokong mereka untuk menghormati keputusan ini. Itu konsep. Maknanya apa dia, Ustaz Kamal Razak bersetuju dengan kerajaan pada hari ini, kerajaan yang sah melalui sistem demokrasi pilihan raya yang sah. Saya bersetuju. Kerajaan yang sah tetapi melalui sistem demokrasi yang pincang. Saya bersetuju dengan itu. Apakah kita ada demokrasi yang sempurna dalam keadaan kita mengatakan tadi bahawa demokrasi yang ada ini adalah wahana yang terbaik? Terlalu sangat pincangnya.
prosedur pelaksanaan sistem pilihan raya terlalu banyak kepincangannya. Kalau saya boleh sebut, bagaimana senarai daftar yang dah meninggal, dah mati bertahun-tahun, boleh keluar mengundi. Ini satu sistem yang sangat pincang. Kalau kita balik pada soalan saya baik. tadi, apa yang mungkin daripada respon boleh kepada- memberikan bantuan? Baik. Boleh memberikan pandangan kepada apa yang berlaku boleh di kita buat? Mesir? Apa bantuan? Okey. Kami sebagai sebuah parti politik yang tidak ada kerajaan. Ada kerajaan negeri dengan kuasa yang sangat terhad. Apa yang boleh kami buat? Memberikan tekanan kepada kerajaan Malaysia supaya mengambil langkah-langkah yang sepatutnya diambil oleh sebuah kerajaan yang berdaulat. Yang pertama yang kami cadangkan, yang kami mohon ialah pertama, memberikan kata dua kepada Mesir untuk menghormati rakyat yang telah memilih kerajaan yang sah. Kembalikan kerajaan kepada rakyat. Kenapa perlu tentera untuk mengambil alih kerajaan secara tidak adil, secara jahat ini? Yang kedua, tadi memberikan tekanan. Sama ada nak tutup kedutaan ke whatever, itu langkah-langkah diplomatik. Tapi tekanan diplomatik perlu diberikan kepada kerajaan yang tidak sah. Kalau kita mengambil pendirian tunggu, lihat, tidak memberikan sebarang respon, seolah-olahnya kita meredai, kita merestui rampasan kuasa yang berlaku. Itu berkenaan dengan rampasan kuasa. Yang keduanya berkenaan dengan tindakan ganas, zalim, tidak berperi kemanusiaan, membunuh rakyat sendiri. Ini suatu tindakan yang tidak boleh diterima oleh mana-mana manusia yang waras sekalipun, hatta di Islam ataupun bukan Islam. Maka suatu tekanan besar-besaran perlu diberikan kepada pihak yang telah mengambil tindakan yang sangat-sangat tidak bertamadun ini. Itu bagi pihak sebuah parti yang tidak menguasai kerajaan pusat. Ya. Jadi, okay. Jadi itu dari sudut parti politiknya. Dan apa yang kami buat, baru last week, minggu lepas, kami telah mengadakan munajat memohon kepada Allah Ta'ala dipermudahkan urusan, dan kami telah membuat kutipan setakat yang termampu. Minggu lepas kami telah menghantar kutipan pertama kami sebanyak RM45,000. Itu sebagai sebuah parti politik yang tak menang, insya-Allah dengan RM45,000 menyatakan kesetiaan, mengatakan kebersamaan kami dengan rakyat Mesir. Dan kalaulah kerajaan lebih daripada itu bentuk sumbangan yang boleh diberikan. Dan satu lagi, kami juga sedang mengadakan lobi di peringkat antarabangsa, terutama sekali kepada negara-negara yang agak cenderung kepada kebebasan demokrasi ini, untuk mereka memberikan tekanan secara terbuka kepada kerajaan Mesir. Bukan hanya setakat tidak mengambil tindakan ganas, tetapi mengembalikan kerajaan yang sah kepada rakyat yang telah memilih. OIC sudah tak berada di bawah radar kita. Saya berasa OIC, OIC ini sudah seperti biasa. Tak tenung dah OIC. OIC lah. Dr. Fatul. Saya bila bercakap tentang apa yang perlu kita lakukan, saya nak respon sikit tadi kepada isu berkaitan dengan ketaatan kepada pemimpin dan pemerintah. Perlu kita fahami, sekarang ni bila kita bercakap konsep ketaatan kepada pemerintah, innamat ta'atu fil ma'ruf, kata Nabi. Ketaatan dalam hal-hal yang baik. Yang baik sahaja. Maknanya bukan mentaati dalam hal-hal yang tidak baik. Okey? Seperti bila kita bercakap dalam konteks pada hari ini, kudeta, kalau sekiranya dia menyuruh rakyat pulang ke rumah secara aman, itu perlu ditaati. Larang demonstrasi jalanan, itu perlu ditaati. Tetapi bila dia membunuh, itu kita tak perlu taati. Keadaan dan sikap serta tindakan dia membunuh. Okey, itu satu. Kemudian yang kedua, isu seolah-olah kerajaan Malaysia meredai dan menyokong. Saya kira saya bukan nak mempertahankan sesiapa, tapi saya nak cuba terjemahkan perkara tersebut dalam kehidupan kita sendiri. Kita memiliki ibu bapa yang mungkin melakukan kemaksiatan. Mungkin. Okay? Kemaksiatan ibu bapa kita, adakah kita redai? Kita tak redai. Tetapi adakah kita melepaskan ketaatan kita kepadanya dalam hal-hal kebaikan? Tak kan? Kita tetap mentaati dia. Begitu juga dalam konsep, saya nak pergi jauh lebih sedikit, jangan terasa siapa-siapa mana-mana parti politik pun, parti politik A ke, parti politik B ke, masing-masing ada teman dan rakan. Ada teman dan rakannya, parti A ada rakannya, parti B ada rakannya. Di kalangan rakan-rakan ni, ada di kalangan mereka yang melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan nilai-nilai Islam. Contohnya, adakah bererti kebersamaan mereka bersetuju serta menyokong kemaksiatan dan perkara tersebut? Tak.
Jadi begitu juga saya mengeluarkan kenyataan ini dalam Twitter saya sehingga menimbulkan satu perbahasan yang saya kira saya ikut macam-macam. Okey. Tapi saya nak tekankan isu ni kerana orang bangkitkan tentang Saudi ketika itu. Orang kata Saudi dia sokong. Sedangkan kita kena ingat semasa Mursi mula-mula naik, siapa yang mula mengucap tahniah kepada Mursi? Saudi mengucapkan tahniah. Bahkan Saudi menjemput Mursi datang ke Saudi sendiri. Soal kudeta naik. So mereka hantar hospital, mereka hantar ini apa semua, mereka atas asas tujuan yang lain, bukan atas asas untuk menyokong kezaliman dan tindakan kudeta tersebut. Jadi jangan kita spin dan putarkan fakta-fakta seperti itu. Bersikap bijaksana, tunggu dan lihat, tak semestinya menyokong sepenuhnya tindakan. Dan begitu juga saya nak sambung lagi, kenyataan sebagai sebuah kerajaan, kita perlu berhati-hati kerana di sana kita ada hubungan diplomatik. Sama seperti hubungan kita dengan Iran, sama seperti hubungan kita dengan Amerika. Okey? Kalau sekiranya kalau dulu kerajaan PAS di Terengganu, kerajaan PAS di Kelantan contohnya, pernah mengadakan penganjuran satu ekspo kebudayaan Iran, contoh. Mungkin atas asas hubungan mereka dengan Iran yang baik. Pada ketika itu. Cuma berlaku terlepas pandang sehingga berwujudnya penyebaran ideologi Syiah pada ekspo kebudayaan tersebut. Sehingga kan setiausaha politik, setiausaha akhbar kepada Tuan Guru Abdul Aziz sendiri, iaitu Ustaz Astaghfirullahalazim. Ustaz, saya terlupa nama ustaz tersebut. Kalau ni ustaz tu tengok boleh tolong maklumkan. Dia sendiri mengiklankan dalam Facebooknya bahawasanya berlaku terlepas pandang sehingga berlaku penyebaran ideologi. Jadi adakah saya nak kata kerajaan Kelantan sokong ideologi Iran? Tak. Terlepas pandang. Okay. Macam tu juga bila cakap tentang apa yang perlu kita lakukan. Saya katakan pertama sekali saya menasihati diri saya dan seluruh kaum muslimin. Kita sama-sama mendoakan rakyat di Mesir. Mendoakan keadaan di Mesir. Itu perkara pertama yang perlu kita lakukan. Mendoakan agar mereka kembali hidup dalam keadaan yang aman, bebas daripada sebarang kezaliman dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tentera kudeta perlu hentikan pembunuhan dan kekejaman yang sedemikian rupa. Itu yang kedua. Yang ketiga, rakyat Mesir perlu prihatin terhadap isu ini. Mereka perlu pulang buat sementara. Pulang ke rumah masing-masing. Tinggalkan demonstrasi-demonstrasi jalanan yang boleh membuka ruang kepada kemudaratan. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Kami memilih Suhaimi kalau kita ingat kita berpolemik memilih tema ini dan memberi suduhan kepada Mesir bersempena dengan bulan kemerdekaan ini atas tema perpaduan kerana ingin mencari kebersamaan. Tetapi dalam minit-minit yang berbaki ini saya melihat tema Mesir ini bukan hanya membelah Mesir, bahkan membelah umat Islam seluruh dunia. Pendirian yang terbelah disebabkan oleh politik. Apakah tuan-tuan bersetuju dan apakah huraiannya dalam secara ringkas, Saudara Kamaruzzaman? Masa dah hampir habis. Saya melihat isu Mesir ini sebagai satu contoh bandingan kepada seluruh dunia sebenarnya. Bagaimana semangat patriotisme yang cuba dibangkitkan dengan isu 31 Ogos ini. Saya melihat bahawa kecintaan kepada negara, kasih sayang kepada negara ini kita terjemahkan dengan kita memilih sebuah kerajaan yang boleh memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada rakyat. Hari ini kita lihat berbagai bentuk kepincangan. Jenayah, tembak dah normal. Pagi-pagi tengok ada tembak ada tak? Maknanya dah terlalu teruk keadaan keselamatan. Kita tengok ekonomi negara. Bagaimana hutang negara kita sudah hampir mencecah 55% daripada keluaran dalam negara kasar yang kalau bahasa mudahnya sudah berada di saat-saat kritikal. Dengan kata mudah, Saudara Kamaruzzaman mengatakan keadaan Malaysia semakin memburuk. Bagi saya sudah bukan cakap memburuk, sudah parah dan perlu diselamatkan. Maka kami tampil dengan satu alternatif, membawa Islam demi untuk cintakan negara, maka kita perlu lakukan perubahan. Dan kerajaan perlu menyediakan ruang yang adil kepada seluruh rakyat untuk mereka memberikan tawaran mereka kepada rakyat. Ringkas dan padat. Betul. Okey, bismillah. Saya kira mungkin kenyataan tadi lebih more kepada persepsi, iaitu keadaan negara makin memburukkan. Kita tak nafikan berlaku perkara-perkara yang kita tak setuju secara prinsip, secara Islamnya, cuma penyelesaiannya. Saya kira di bulan kemerdekaan ini perlu kita memikirkan demi menjaga keamanan, kestabilan negara, perlu kepada perpaduan, perlu kepada kesefahaman. Kesalahan, kesilapan diperbetulkan bukan dengan di jalanan, tetapi dengan cara yang lebih bijaksana, diselesaikan di pentas-pentas politik yang telah disediakan, yang telah rakyat berikan di parlimen. Isu ekonomi, isu persepsi tentang hutang negara, saya kira itu
boleh diperbahaskan secara panjang. Kita kena lihat Okey, kita GDP-nya sediakan dan sejam sebagainya. kemudian saya Okey. biar. Okey. Baik. Dan dan satu lagi satu lagi. Saya nak ambil contoh sikit saja. Ya. Hosni Mubarak dilepaskan pada hari ini. Bukan dilepaskan. Itu kenyataan yang salah. Cuba disebarkan di dalam Facebook dan sebagainya. Ia sebenarnya house arrest. Arrestment house. Tahanan rumah. Okey. Dia ditahan di rumah. Dia bukan dilepaskan. Mahkamah yang sama melepaskan Hosni Mubarak, mahkamah yang sama menangkap Hosni Mubarak, mahkamah yang sama juga menetapkan keabsahan dan kesahan kerajaan Mursi. Jadi maknanya mahkamah di Mesir jangan kita hukum secara sesuka hati. Mereka bertindak mungkin mengikut prosedur, mungkin satu andaian kita, mungkin kesilapan dan kesalahan. Disebabkan oleh persepsi kita berbeza pandangan, Suhaimi dan saya berbeza pandangan, tetapi bukan perkara yang fundamental. Dan perlu diingat, Syed, persepsi itu ada yang betul, tak ada yang betul, tak ada yang salah. Kita masih tidak terbelah. Umat Islam di Malaysia. Kita salam sikit. Salam sikit saudara sama-sama. Terima kasih kerana bersama kami pada malam ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, salam muhibah, salam kemerdekaan. Dari kami di Landscape, kita jumpa minggu depan ada ke? Minggu depan di Amal Bercuti Merdeka. kita ya? Wah, Bercuti kita saya. boleh bercuti Tapi saya sampai. bertugas insyaAllah. Terima kasih kepada anda. Terima kasih juga kepada rakan-rakan Facebook antara yang tertinggi selepas Syiah minggu lalu. Capaian yang memberikan Selepas komen. Syiah minggu lalu. Iya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.